Okey, jom. Kamu semua boleh nampak kan slide cikgu? Kelas? Okey, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni kita nak kita nak sambung pembelajaran kita masih di bab 3 iaitu hujah. Sebelum tu macam biasa, kita akan imbas kembali apa yang kita dah belajar pada hari Isnin yang lepas. Rasanya banyak yang tahu apa yang kita dah belajar ni. Kelas yang lepas banyak yang perempuan je yang join. Lelaki ada seorang je. Cikgu pun tak tahu ke mana kamu semua. Tapi tak apa, cikgu harap kamu dah tengok video yang lepas. Jadi jom kita imbas kembali pembelajaran yang lepas. Kita dah belajar berkaitan dengan hujah induktif. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan hujah deduktif, iaitu bila hujah deduktif kita akan tengok sama ada dia sah atau tidak sah, munasabah ataupun tidak munasabah. Kalau hujah induktif kita akan tengok sama ada dia kuat ataupun dia lemah, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Cikgu akan guna teknik yang sama hari ni. Yang perempuan dah tahu dah. Jadi get ready, okey? Okay, yang lelaki tak tahu tak apa, kita tunggu nanti macam mana. Fokus, okey? Okey, kita tengok hari ni hasil pembelajaran kita nak belajar di akhir pembelajaran ini. Saya harap kamu semua dapat membentuk hujah induktif yang kuat bagi situasi dengan betul. Satu situasi dengan betul. Apa benda tu? Jom kita tengok. Okey, dia kata bagaimanakah anda membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Hujah induktif yang kuat dan meyakinkan bergantung pada premis dan kesimpulan yang benar. Dia cakap, premis yang diberikan merupakan bukti atau sokongan kepada kesimpulan yang akan dibuat. Okey. Penakulan induktif boleh dijalankan mengikut langkah-langkah yang berikut. Langkah yang pertama, dia cakap kamu mestilah meneliti dulu beberapa contoh atau situasi yang khusus. Kemudian yang kedua, kamu mesti memerhatikan ciri yang sepunya. Kemudian barulah kamu boleh buat satu kesimpulan yang umum. Macam mana tu? Nanti kita tengok. Yang pertama sekali, paling penting kamu kena tahu hujah induktif ni kalau dia kuat. Kita tengok balik kalau dia kuat kenapa. Sekejap, muka surat berapa. Okey, kalau dia kuat kesimpulan dia mestilah benar. Meyakinkan dia punya premis semua kena benar. Kamu boleh rujuk muka surat 82 dalam buku teks. Hari ni kita nak sambung muka surat 83. Sikit je hari ni kita nak belajar. Jadi jom kita tengok contoh yang pertama. Contoh dia kata bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okey, kamu tengok dia bagi A, pola nombor, dia bagi 1/1, kemudian 1/2, kemudian 1/3, kemudian 1/4 dan seterusnya. Tengok dia letak titik. Dot. Maknanya seterusnya. Dia nombor seterusnya. Okey. Kemudian dia bagi 1/1 bersamaan dengan 1 kuasa negatif 1. Kenapa? Sebab bila kita naikkan nombor 1 ni ke atas, dia akan jadi negatif 1. Begitu juga dengan ni. Tengok 1/2 akan jadi 2 sama dengan 2 kuasa negatif 1. 1/3 sama dengan 2 kuasa negatif 1. 1/4 sama dengan 4 kuasa negatif 1. Okey, kemudian kita kena buat apa? Okey, mula-mula kamu kena teliti dulu contoh khusus yang diberi. Okey, ni adalah contoh yang diberi. Okey, lepas tu kamu kena perhatikan ciri yang sempurna. Kamu kena tengok yang sebelah sini ya, tengok yang sebelah kanan. Okey, kamu perhatikan 1 kuasa negatif 1, bawah ni 2 kuasa negatif 1. 3 kuasa negatif 1, 4 kuasa negatif 1. Okey, ciri dia yang sempurna adalah kuasa negatif 1. Sebabnya semua ada ciri yang sama. Dia semua nombor ni ada kuasa negatif 1. Maknanya negatif 1 ni adalah ciri dia yang sempurna. Jadi kita nak buat apa? Kita kena buat satu kesimpulan umum
ataupun lebih kepada rumus dia. Cikgu akan tunjuk dulu contoh dia. Tengok cikgu dah highlight kan. Yang berbeza ni, yang ni yang cikgu highlight ni adalah apa yang berbeza. Tengok 1, 2, 3, 4 yang berbeza. Bukan ciri yang sepunya dia. Ciri yang sepunya cuma negatif 1 ni. Kuasa negatif 1. Lepas tu macam mana kita nak tulis? Ganjam. Penyelesaian dia adalah kita akan gantikan yang berbeza ini sebagai N. Tengok cikgu dah highlight kan. Lepas tu yang sempunya dia kita ambil, kita letak negatif 1. Yang mana N ini adalah 1, 2, 3, 4. Tengok N sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang berbeza tu kita jadikan dia sebagai N. Kita buat kesimpulan umum dia ataupun lebih kepada dia punya rumus. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak kelas? Kamu faham tak? Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, tak apa. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, pola nombor yang kedua. Dia bagi pola 0.5, 0.25, 0.25, 0.125, 0.625. Kemudian dia bagi macam ni. Dia bagi 0.5 sama dengan dalam kurungan 0.5 tutup kurungan kuasa 1, 0.5 kuasa 2, 0.5 kuasa 3, 0.5 kuasa 4. Okey, kemudian kita kena buat apa? Kita dah tengok dah, kita dah teliti contoh dia yang khusus. Tengok dia dah bagi kat sini. Kamu tengok yang sebelah kanan ni, okey? So yang ni dia punya soalan. Okey, dia dah bagi dah yang ni. Okey, kita tengok apa dia punya ciri yang sepunya. Ni 0.5, 0.5, 0.5. Yang berbeza cuma kuasa dia. Ni kuasa 1, ni kuasa 2, ni kuasa 3, ni kuasa 4. Jadi macam mana kita nak tulis dia punya kesimpulan umum dia? Kita pun tulis. Kita dah highlightkan yang mana yang berbeza. Cikgu highlightkan supaya kamu nampak ini adalah yang berbeza. Jadi kita pun buat penyelesaian dia akan jadi 0.5 kuasa N. Sebab N ni yang berubah. N ni yang berubah. Yang mana N itu adalah 1, 2, 3, 4. 0.5 ni dia punya ciri sempurna dia. Sepunya dia. Yang sama. Okey. Yang N ni yang berbeza. Yang mana N ini adalah 1, 2, 3, 4. Mudah je kan? Jelas tak kelas? Jelas? Okey, bagus. Kita tengok lagi contoh. Okey, contoh yang ketiga. Dia bagi pola nombor 1, 3, 5, 7. Kemudian dia bagi kita satu contoh yang khusus yang mana dia kata 1 sama dengan 2 darab sifar tambah 1. Kemudian 3 sama dengan 2 darab 1 tambah 1. Kemudian 5 sama dengan 2 darab 2 tambah 1. Dan 7 sama dengan 2 darab 3 tambah 1. Okey, kita dah tengok dah dia punya contoh yang khusus. Kemudian kita nak tengok dia punya ciri yang sepunya. Sepunya ni sama. Okey, sama. Okey, ni sama. Okey, apa yang berbeza? Ini yang berbeza. Sifar 1, 2, 3 yang ni. Dan seterusnya bawah ni. Jadi kita nak tulis macam mana? Kita akan gantikan yang berbeza itu sebagai N. Lepas tu kita ambil sepunya ni. Kita tulis 2 N tambah 1. Yang mana N adalah sifar 1, 2, 3. Itu sahaja. Dia lebih kepada kamu menulis dia punya rumus balik. Bila kamu masukkan balik sifar, bila N sama dengan sifar, dia akan dapat sama dengan 1. Bila kamu masukkan N sama dengan 1, kamu akan dapat jawapan dia 3. Macam tu, kamu macam tulis balik dia punya rumus. Cikgu rasa kamu jelas ni, dia tak susah sangat. Okey, kita tengok yang lain. Okey, dia kata pola yang seterusnya, dia bagi sifar 9, 24, 45. Lepas tu dia bagi contoh khusus kat kita. Dia kata sifar sama dengan 3 darab 1 kuasa 2 tolak 3. 9 sama dengan 3 darab 2 kuasa 2 tolak 3.
24 sama dengan 3 darab 3 kuasa 2 tolak 3. 45 sama dengan 3 darab 4 kuasa 2 tolak 3. Jadi macam biasa cara kaedah dia sama. Kamu kena tengok dulu contoh yang dia bagi, contoh khusus dia, kemudian kita cari dia punya ciri sepunya. Ni sama. Kuasa pun sama. Yang berbeza yang mana? Yang dalam tu, yang dalam kurungan yang berbeza. Jadi macam mana nak tulis? Macam biasa, kamu ambil balik yang sepunya, gantikan yang berbeza itu dengan N. Dah ganti 3N kuasa 2 tolak 3 yang mana N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okay. Jelas tak kelas yang ni? Jelas, okey. Tolong tutup mic ya, siapa yang bunyi mic tu. Okey, cikgu dah mute kan dia. Okey, cikgu harap kalau cikgu panggil baru kamu on mic, kamu boleh je nak cakap, tapi kalau kamu nak tanya apa-apa ya. Okey, cikgu harap kamu jelas ni macam biasa aktiviti pengukuhan. Jom cuba. Pelajar perempuan dah tahu dah aktiviti ni cikgu buat macam hari tu. Jadi cikgu bagi kamu masa untuk hadam. Hadam dulu. Okey, soalan dia kata bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okey, cikgu nak kamu fikirkan dulu jawapan dia. Nanti cikgu akan panggil siapa yang bertuah untuk buat bersama-sama dengan cikgu. Okey, kamu fikirkan dulu. Okey, dia bagi A sama dengan pola 1/3, 1/6, 1/9, 1/12. Lepas tu kamu tengok yang sepunya dia. Cuba okey, sementara tu cikgu cari siapa yang nak join cikgu untuk buat soalan ni sama-sama. Okey, dah ya kelas? Tak apa, jangan risau. Cikgu tengok ada kawan kamu yang dah left kalau cikgu nak panggil. Tak apa, kamu cuba. Jangan takut. Salah tak apa. Kita belajar. Okey? Okey, cikgu nak panggil siapa ya? Nak join cikgu jawab sama-sama. Cikgu nak panggil Syaza. Syaza? Oh, Syaza. Okey Syaza, jom join cikgu. Jom join cikgu. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, cikgu bacakan soalan. Okey, dia beri. Dia kata pola 1/3, 1/6, 1/9, 1/12. Okey, dia kata 1/3 sama dengan 3 darab 1 kuasa negatif 1. 1/6 sama dengan 3 darab 2 kuasa negatif 1. 1/9 sama dengan 3 darab 3 kuasa negatif 1. 1/12 sama dengan 3 darab 4 kuasa negatif 1. Jadi Syaza, cikgu nak tanya, kamu rasa apa ciri sepunya dia yang sama antara contoh-contoh ni? Kamu rasa apa yang sama ciri dia? Apa yang sama? Soalan ni sama dengan ni, sama ke tak sama? Apa yang sama ya? Syaza? Senyap dah. Ya, saya. Kamu tengok bala? Okey, tak apa. Okey, cikgu nak panggil siapa ya? Siapa yang agak-agak boleh tolong cikgu? Ainur Syafi'i boleh ke? Kamu cuba je, tak apa. Jangan takut salah. Mari sini. Tengok. Apa yang sama ya? Cuba kamu tengok ni sama. Mana yang sama? Yang mana yang sama ya? Negatif 1, kuasa negatif 1 lagi apa yang sama? Apa yang sama?
Yang tiga. Okey. Jadi kita kena perhatikan dulu yang mana yang sama. Tiga. Sama. Okey. Lepas tu kuasa negatif satu. Kuasa negatif satu. Kuasa negatif satu. Kuasa negatif satu. Semua sama. Kuasa negatif satu. Okey. Aina Syafi'i, apa yang berbeza? Betul, yang darab itu yang berbeza. Jadi kita nak tulis macam mana? Tengok cikgu dah highlight kan untuk kamu apa yang berbeza. Jadi yang berbeza tu kita akan gantikan dia dengan huruf N. Sebabkan dia darab, kita boleh tulis dia macam ni. Atau kamu nak tulis 3 darab N pun boleh, atau kamu gabungkan pun boleh sebab maksud dia pun sama. Tengok ni, kita gantikan N ni. 3 darab apa? Kita gantikan N. Lepas tu kita ambil yang sama ni. Negatif 1 sama. Semua sama negatif 1. Okey? Kita pun masuk 3N. Lepas tu dalam kurungan negatif 1. Lepas tu yang mana? N ni mestilah 1, 2, 3, 4. Jelas tak kelas? Adakah masih tak faham? Siapa yang tak faham? Tak faham tak apa. Kamu boleh je tanya. Adakah yang tak faham? Senyap. Tak ada ya? Okey Aina Syafi'i, terima kasih kerana berani mencuba. Seterusnya. Seterusnya ni. Okey, cikgu bagi kamu masa. Cikgu bagi hint. Dia yang pertama, kamu mesti tengok dulu contoh ni. Tengok contoh ni. Okey, ini soalan dia. Betul? Jadi sini dia punya contoh khusus yang dia beri. Okey, kamu kena cari dulu apa dia punya ciri yang sepunya. Apa yang sama? 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 Dah cari apa yang sama, cari pula apa yang berbeza. Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Apa yang tak sama antara dua orang semua ni? Satu geng ni, apa yang tak sama? Cari apa yang tak sama, lepas tu cari yang sama. Lepas tu yang tak sama tu kita kena gantikan dia dengan huruf N. Cikgu bagi kamu masa untuk fikir. Jangan takut, kita buat aktiviti, cikgu nak dengar suara kamu. Tak apa kalau salah. Okey, tak apa, kamu cuba fikir dulu. Okey. Cikgu rasa dah okey. Cikgu nak panggil Irfan. Irfan. Oh, Irfan. Marilah tolong cikgu. Join cikgu. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Boleh? Boleh. Okey. Jom Irfan, cikgu bacakan soalan ni. Dia kata dia bagi pola nombor 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Lepas tu dia bagi 0.2 sama dengan 1/5. 0.4 sama dengan 2/5. 0.6 sama dengan 3/5. 0.8 sama dengan 4/5. Okey Irfan, cikgu nak tanya apa dia punya ciri yang sepunya dia? Apa yang sama? Semua nombor. 5. Dia per dengan 5. Betul tak? Yang sama? Betul. Okey. Apa yang berbeza? Betul. Bagus. Pandai. Okey. Bila kita dah nampak dah yang sama. Sama. Yang berbeza? Beza. Okey. Jadi kita nak tulis macam mana? Tengok cikgu dah highlight kan untuk kamu yang mana yang berbeza. Jadi yang berbeza tu kita akan ganti dia dengan huruf N. Kita gantikan dia huruf N. Lepas tu kita pun ambil 5 ni. Yang sama kita letak kat bawah ni. Okey. Yang mana bila N per 5. N dia mestilah 1, 2, 3, 4. Tengok 1, 2, 3, 4. Okey. Sebelah ni ini adalah dia rumus dia. Contoh kalau kamu letak 1/5 dia akan jadi 0.2. Macam tu. Okey. Lepas tu 2/5 sama dengan 0.4. Dia macam letak rumus dia. Kita letak rumus dia. Kesimpulan kepada contoh yang khusus ni, kita simpulkan dia. Dia ni sebenarnya apa? Kata mudahnya kamu macam cari dia punya equation. Formula dia.
Kata mudah dia ya. Okey, cikgu harap kamu tak ada masalah. Terima kasih Ifan sebab berani mencuba. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, cikgu bagi kamu masa untuk fikir. Okey? Jangan takut nak cuba. Salah tak apa. Kita belajar. Okay. Fikir. Cari dulu apa yang sama. Oh, nampak dah yang sama ni. Jelas lagi nyata. Apa pula yang berbeza? Oh, nampak dah berbeza dia ni. Yang kecil-kecil tu. Hint dia. Okey, hadam dulu. Okey, cikgu dah panggil siapa ya? Siapa cikgu tak panggil lagi? Macam semua cikgu dah panggil. Cikgu rasa Siti Nur Syahira. Cikgu boleh panggil kamu kan? Hari-hari dia macam pelajar yang sama je yang rajin. Siti Nur Syahira. Nama lebih kurang cikgu. Okey, jom join cikgu boleh. Jom join cikgu. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, kita tengok. Dia beri 19 sama dengan 20 tolak 4 kuasa sifar. 16 sama dengan 20 tolak 4 kuasa 1. 4 sama dengan 20 tolak 4 kuasa 2. Negatif 44 sama dengan 20 tolak 4 kuasa 3. Okey Syahira, cikgu nak tanya apa yang sama? Apa dia punya ciri sepunya dia? Apa ciri sepunya dia? 20. Betul, bagus. Pandai. Okey, yang sama dia 20 tolak 4. Ni pun 20 tolak 4, ni pun 20 tolak 4. Ini pun 20 tolak 4. Ya Allah, sama. Okey, lepas tu kita nak cari pula apa yang berbeza ni? Apa yang berbeza Syahira? Apa yang berbeza? Betul, bagus. Alhamdulillah, pandai. Kuasa dia yang berbeza. Tengok ni, dia ada kuasa sifar. Yang ni kuasa 1. Yang ni kuasa 2 pula. Yang ni pula kuasa 3. Dia berbeza. Jadi macam mana kita nak tulis dia punya kesimpulan umum dia? Ambil dulu apa yang sama, gantikan yang tak sama dengan huruf N. Tengok dia gantikan. 20 tolak 4 kuasa N. Cikgu dah highlightkan untuk kamu supaya kamu nampak lebih jelas yang mana N itu adalah sifar 1, 2, 3. Okey, jelas tak kelas setakat ni? Jelas, bagus. Alhamdulillah. Kalau tak faham tanya ya. Okey, yang nombor D ni dia agak mencabar sikit. Mencabar sikit. Tak apa, cikgu bagi kamu masa untuk fikirkan. Dia mencabar sikit tapi tak ada masalah pun. Cabar sikit je. Okey. Cikgu nak kena pilih yang paling berani. Jangan risau, cikgu memang akan bagi hint. Cikgu nak pilih siapa ya? Anisha? Anisha boleh tolong cikgu? Nak join cikgu? Okey Anisha, jom cikgu tolong kamu. Kamu pun tolong cikgu. Sekejap ya. Okey, jom kita tengok soalan ni. Dia kata pola sifar 3, 18 dengan 57. Kamu berdiri kat depan kipas. Kamu duduk kat depan kipas ke? Saya boleh dengar kipas kamu. Okey, sorry ya. Okey, dia bagi tahu sifar sama dengan 2 darab sifar. 3 sama dengan 2 darab 1 tambah 1. 18 sama dengan 2 darab 8 tambah 2. 57 sama dengan 2 darab 27 tambah 3. Jadi Anisha, cikgu nak tanya, kamu rasa apa dia punya ciri sepunya dia? Kamu rasa apa ciri sepunya dia? Yang sepunya, yang sama. Kamu rasa apa yang sama? Ni apa yang sama ya?
Dua, betul, bagus. Okey, kita dah nampak dah. Yang sama ni dua. Lepas tu kita nak tengok yang berbeza pula. Macam banyak je kan yang berbeza. Cuba kamu tengok nombor apa yang berbeza tu. Betul, 1, 2, 3. Lagi? Apa yang berbeza lagi? Betul lah, dia ada banyak pula nombor yang berbeza ni. Dia ada 1, lepas tu ada sifar, lepas tu ada 8, ada 2, ada 3, ada 27. Macam mana ni cikgu nak buat? Main sini cikgu tunjukkan. Okey, bila kamu dapat soalan macam ni, yang berbeza ni kamu mesti fikirkan dia mesti ada, macam mana cikgu nak cakap, mesti ada kaitan. Kaitan yang macam mana tu? Contohnya, okey, kamu dah tahu dua ni adalah yang sama. Maknanya dalam jawapan kamu mesti ada dua. Lepas tu dua ni mesti darab dengan something yang kamu tak tahu. Lepas tu nak kena tambah pula yang kamu tak tahu juga. Sebab dua-dua ni berbeza. Betul tak? Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita kena fikir dulu. Macam mana ya ni? Ni macam alamak. Banyak pula yang ada tak sama ni. Okey, kamu kena buat macam mana? Kamu kena try and error. Contohnya, kamu pun buatlah. Ini mungkin 1 tambah 1 kot. Tapi tak boleh. Sebab ini 1, 1. Mana boleh pula kalau kita buat ni n, ini n, tak boleh. Sebab ini 2 tapi ni 8. Mungkin 2 darab 4 kot, contoh macam ni. Kamu fikir ya, contoh kamu fikir 4 darab 2. 4 darab 2, 8. Tambah 2. Lepas tu kamu pun fikir, mungkin dia macam ni kot. Mungkin. Kamu fikir mungkin dia macam ni. Salah pula. Sekejap ya. Mana madam cikgu? Cikgu tukar madam. Okey. Cikgu fikir, silap. Okey, sekejap ya. Kamu pun fikir, mungkin ini 4, ini n. Sebab ini 2. Kamu fikir macam tu. Contoh. Lepas tu kamu tengok. Kalau ini 4, ini 3. Okey, kita tukar pula. Kita masukkan balik. Darab 3 tambah 3. Okey, tapi 4 darab 2, 4 darab 3, 4, 8, 12. 12 kat sini. 12 tambah 3. Alamak, tak boleh lah. Maknanya ini salah. Tak boleh. Betul? Sebab dia akan jadi 12. Dia tak jadi 27. Jadi kamu kena try lagi yang lain. Kemungkinan yang lain. Contohnya kamu fikir. Apa kata mungkin dia macam ni kot. N kuasa berapa ya? N kuasa N kuasa 3. Bagus. Ada yang dah dapat dah. N kuasa 3. Jadi kamu buat, mungkin ni dia N kuasa 3 kot. Kamu rasa dia N kuasa 3. Jadi kamu pun try. Okey, macam mana kalau dia N kuasa 3? Okey, kamu pun tekan. 2 kuasa 3 akan dapat 8. Tambah 2. Wow, cantik dah dekat sini. Dah cantik dah. Okey, kita try pula yang lain. Macam mana kalau kita guna yang 3 ni pula? Kita guna pula yang 3. Sebab kita nak buktikan dia ni. Okey, kita gunakan 3 pula. 3 kuasa 3 dapat 27. Tambah 3. Cantik. Cantik dekat sini. Maknanya possibility dia punya rumus adalah 2n kuasa 3 tambah n. Kamu nak kena buktikan yang lain juga. Cek pastikan semua mesti sama. Okey, kita try pula. Macam mana kalau 1 pula? Kalau n dia sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1 tambah 1. Boleh tak? 1 kuasa 3 masih 1. Dapat lagi. Dapat. Nampak dah sinar harapan di kat situ. Okey, macam mana? Yang terakhir. Macam mana pula kalau sifar? Sifar kuasa 3 dapat berapa kelas? Sifar. Cantik di situ. Okey, maknanya inilah rumus yang paling tepat.
Bila kamu dah buat dia punya rumus atau dia punya kesimpulan, kamu mesti semak. Adakah kesimpulan ini boleh membuktikan semua yang ni? Boleh digunakan dalam semua rumus ni. Macam cikgu tunjuk contoh tadi, contohnya yang ni, 4 darab 2 dapat 8. Betul lah 8. Tambah 2. Lepas tu kita buat pula yang 2 ni sebagai N. Maknanya kita buat rumus dia 2 darab 4 darab N tambah N. Boleh lah ni sebab ni dah betul dah. Tapi bila kita try yang bawah ni, dia tak dapat 27. Maknanya rumus yang kamu buat tu, kesimpulan yang kamu buat tu tak tepat. Jadi kamu kena fikirkan lagi apa rumus-rumus yang possible untuk kamu guna yang membuktikan semua ini boleh guna rumus dia. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak? Siapa yang tak jelas? Siapa yang tak jelas? Jelas. Okey, yang lain ke? Jelas tak? Tak jelas tak apa, cikgu boleh terang lagi sekali sampai kamu jelas. Tak jadi masalah. Belajar ni kamu kalau tak tahu, kamu kena tanya. Kalau kamu biar-biar nanti dia akan bawa sampai ke belakang, sampai bila kamu pun tak tahu juga. Okey? Boleh tak kelas? Jelas tak? Atau masih kabur-kabur? Cikgu tak nampak lah, cikgu cakap apa ni? Cepat, siapa yang tak faham lagi boleh, yang tak berapa jelas? Bagi tahu cikgu. Cikgu akan explain lagi sekali. Jelas tak kelas? Macam ni tulis dia. Jelas tak yang lain? Cikgu dengar Irfan je yang jelas. Yang lain ada tak yang tak jelas? Kalau tak jelas cikgu boleh explain lagi sekali. Cikgu ada pen dekat sini. Boleh tak kelas? Yang murid perempuan boleh tak? Atau kamu masih tak, cikgu cakap apa ni? Saya tak faham lah. Ni dah lah tak sama. Lepas tu cikgu cerita apa pula ni? Yang perempuan okey tak? Atau tak okey? Nak cikgu explain lagi sekali? Kelas? Okey tak? Ke tak okey? Okey, cikgu harap kamu jelas. Tengok sini, tengok dia dah buat dah. N kuasa 3. Macam ni kita nak dapat ni? Kita kena try and error. Cuba, bila salah cuba lagi. Pastikan rumus yang kamu buat ni boleh digunakan untuk semua contoh khusus yang diberi. Kalau tak boleh, kamu kena try lagi, pastikan semua boleh. Kalau tak boleh tu maknanya dia adalah yang salah, kurang tepat maksudnya. Okey, itu saja kelas kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita belajar apa? Kita belajar bagaimana untuk membentuk satu kesimpulan induktif yang kuat. Pertama sekali kamu mestilah teliti dulu berapa contoh atau situasi khusus yang diberi. Kamu tengok yang dia bagi tu. Lepas tu kamu tentukan yang mana ciri yang sepunya. Ciri yang sepunya ni adalah ciri yang sama. Apa yang sama? Okey, ni sama, ni sama, ni sama. Kamu dah tik yang sama. Lepas tu apa pula yang berbeza? Yang berbeza tu akan jadi dia punya N. Berapa nilai yang berbeza tu kamu kena tentukan. Kalau dia setakat 1, 2, 3 je, okey lah 1, 2, 3. Tapi kalau macam soalan tadi, kamu mestilah contoh dia 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3 tu mestilah boleh digunakan dalam rumus-rumus dia tu. Okey, pastikan kamu semak tau, pastikan semua betul. Barulah betul kamu punya kesimpulan tu. Lepas tu kamu pun buatlah satu kesimpulan yang umum. Okey kelas, itu saja. Macam biasa, easy ticket. Kamu boleh tulis lah. Kalau kamu tak berapa faham, kamu tulis dalam tu. Nanti cikgu akan bincangkan untuk kelas pada hari Jumaat. Okay, itu saja kelas ke rumah. Kamu boleh cuba soalan nombor 9, muka surat 90. Dalam buku teks. Dia ada soalan yang lebih kurang. Okay, kamu boleh cuba. Okay. Dengan kamu buat buku modul mudah buku A DSKP 3.2E muka surat 28. Itu saja kelas untuk hari ini. Tolong isi Google Form yang cikgu akan bagi dalam grup nanti. Isi ya sebagai rekod kehadiran. Okey kelas, itu sahaja. Kamu ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak kelas?
Tak ada ya, cikgu harap semua okey. Kalau ada masalah boleh WhatsApp cikgu. Okey, itu saja kelas. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.